Salam perpaduan dan salam Malaysia Prihatin. Bersyukur kita kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama menjalankan sesi forum pendidikan moral pada tahun ini walaupun secara atas talian memandangkan hampir kesemua institusi pendidikan di negara kita masih tidak dapat beroperasi secara fizikal akibat terhimpit dengan pandemik COVID-19. Saya pasti para hadirin yang budiman turut berkeinginan untuk merasai pengalaman belajar di kampus kita yang gah, iaitu Kolej Matrikulasi Johor. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Justru itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan barisan panel kita pada hari ini. Saya Abigail Refi dari Praktikum MS16 selaku moderator pada forum ini dengan penuh rendah hati ingin mengalu-alukan kedatangan 4 orang panel kita pada petang ini. Memperkenalkan ahli panel pertama kita iaitu Saudari Yachna. Terima kasih Puan Moderator. Selamat sejahtera kepada semua panel dan hadirin sekalian. Terima kasih kerana menjemput saya dalam perbincangan pada hari ini. Seterusnya, Saudara Dexter selaku ahli panel kedua. Selamat sejahtera kepada saudari moderator dan hadirin sekalian. Ahli panel kita yang ketiga, Saudara John. Terima kasih kepada moderator dan selamat sejahtera kepada semua. Dan panel kita yang keempat, Saudara Dominic Chong. Terima kasih kepada saudari moderator dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Selamat datang saudara dan saudari panel yang segak lagi bergaya. Apa khabar para panel semua? Khabar Khabar baik. 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 Baiklah, pertama sekali, agenda forum kita pada petang ini adalah kita akan mengupas tajuk sosialisasi. Hadirin sekalian, marilah kita mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sosialisasi. Menurut ahli sosiologi David Gaslin, sosialisasi ialah proses pembelajaran yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat melibatkan diri sebagai anggota dalam sesebuah kelompok masyarakat. David B. Binkerhoff pula mempunyai pengertian bahawa sosialisasi ialah suatu proses mempelajari peranan, status dan nilai yang diperlukan untuk penglibatan dalam institusi sosial. Seterusnya, John C. Masionis pula mempunyai pola pemikiran bahawa sosialisasi merupakan pengalaman sosial seumur hidup di mana individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari corak-corak kehidupan. Manakala menurut James W. Van der Zanden juga mempunyai pendapat yang seerti iaitu sosialisasi merupakan suatu proses interaksi sosial di mana seseorang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku penting untuk melibatkan diri secara aktif serta efektif dalam masyarakat. Melalui kajian-kajian di internet, jelaslah bahawa sosialisasi dapat dinotasikan sebagai suatu proses di mana seseorang itu belajar untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat melibatkan diri dan memainkan peranan interaksi dalam institusi sosial. Kita sedia maklum bahawa sosialisasi merupakan komponen yang amat sinonim dengan pembentukan sesebuah masyarakat. Sosialisasi menjadi asas pembentukan masyarakat yang beretika serta insaniah. Konsep sosialisasi diterapkan bermula daripada peringkat permulaan institusi sosial iaitu sosialisasi permulaan yang berlaku dalam kalangan keluarga. Peringkat awal ini memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan masa depan seseorang. Malah di peringkat ini, kanak-kanak belajar daripada individu yang lebih dewasa berbanding mereka. Oleh itu, sebelum wujudnya sebuah masyarakat, ada individu yang menjadi asas sosialisasi dalam sesebuah masyarakat. Hadirin yang dihormati, dalam meniti arus pemodenan,
Bidang sosialisasi kini harus diberi fokus utama kerana interaksi sosial kini dinilai semakin merosot, terutamanya sejak pandemik COVID-19 tergempar yang berlaku dan masih berlanjutan di seluruh dunia. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya suatu jurang interaksi sosial dalam institusi sosial seantero dunia. Misalnya, penduduk terpaksa duduk di rumah dan bekerja serta belajar dan melakukan hal-hal lain dari rumah kerana Perintah Kawalan Pergerakan demi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Hal ini telah menyebabkan individu terpisah daripada individu lainnya seperti rakan sekerja, ahli keluarga serta saudara mara, seterusnya mengurangkan interaksi sosial antara satu sama lain. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa sosialisasi yang menyatukan masyarakat di seluruh negara. Maka sosialisasi jelas bertujuan untuk membentuk masyarakat yang harmoni. Tambahan lagi, menerusi sosialisasi, nilai-nilai murni dapat dipupuk dalam diri setiap individu. Kesannya wujud suatu nilai kepercayaan yang kuat dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi, kemahiran interaksi sosial serta komunikasi seseorang juga dapat ditingkatkan kerana sudah terang lagi bersuluh para sosiologi mengungkapkan sosialisasi sebagai suatu proses belajar mengenai interaksi antara satu sama lain dalam sesebuah kelompok masyarakat. Hadirin yang budiman, persoalannya, apakah kepentingan sosialisasi dalam masyarakat serta apakah antara ejen sosialisasi yang terlibat dalam memperkembangkan sosialisasi dalam kehidupan sesebuah masyarakat? Justru itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Yachna dari Praktikum MS17 untuk tampil memberikan pencerahan bagi menjawab persoalan yang telah dinyatakan sebentar tadi. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan pada saudari moderator kita. Senja datang akan malam, akan hilang keramaian. Mari kita tebarkan salam agar tercipta kedamaian. Selamat sejahtera saya ucapkan pada semua hadirin yang saya kasihi sekalian. Seperti yang anda telah dimakhlukkan oleh moderator, tajuk yang hendak kami bincangkan pada hari ini ialah sosialisasi. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang ejen sosialisasi yang terlibat. Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima aktif di dalamnya. Dalam erti lain, sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan mereka serta reaksinya. Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, ramai ahli sosialisasi mengeluarkan pendapat mereka berkaitan dengan sosialisasi dan secara amnya berpendapat bahawa kita tidak dilahirkan sebagai manusia, tetapi kita menjadi manusia melalui proses interaksi sosial. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dan dalam belajar, mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Sosialisasi ini dapat diperkembangkan dan dibantu oleh ejen sosialisasi. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, ejen dapat didefinisikan sebagai organisasi yang mengendali sesuatu perkhidmatan. Maka, ejen sosialisasi pun boleh didefinisikan sebagai individu atau pihak yang mampu membentuk individu yang menghayati nilai-nilai murni. Antara ejen-ejen sosialisasi dalam negara Malaysia ialah keluarga, agama, pendidikan, masyarakat dan media. Dalam aspek keluarga, keluarga merupakan antara yang memainkan peranan sebagai ejen sosialisasi ialah ayah, ibu, saudara kandung dan keluarga angkat. Tambahan pula, kebiasaannya ejen dalam keluarga meluas dan tidak hanya berada dalam satu rumah sahaja. Justru dalam aspek agama pula, terdapat pelbagai kaedah untuk mengembangkan proses sosialisasi ini. Sebagai contoh, dengan kaedah ceramah, penyampaian data atau melalui kitab-kitab. Seterusnya, sekolah boleh dikategorikan sebagai ejen pendidikan. Contoh proses sosialisasi yang berlaku di sekolah yang utama adalah interaksi antara murid dan murid,
interaksi murid dengan tenaga pengajar, dan interaksi murid dan kaki tangan sekolah. Sementara itu, interaksi antara masyarakat merupakan interaksi yang terbesar yang terdapat membantu dalam memperkembangkan proses sosialisasi dalam rakyat negara kita. Akhir sekali, media massa juga merupakan antara ejen terpenting pada zaman yang berkembang maju dalam sains dan teknologi. Hal ini demikian kerana semua orang memiliki sekurang-kurangnya satu gadget yang dapat membantu mereka dalam interaksi dengan orang lain. Sebagai contoh, telefon pintar. Pada era yang dilingkari dengan kemajuan teknologi ini, terdapat banyak aplikasi yang boleh digunakan seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Bukan itu saja, televisyen dan radio juga terlibat dalam ejen media dalam proses sosialisasi. Daripada penjelasan saya berikan di atas ini, ternyatalah sosialisasi ini adalah perkara yang penting dalam kalangan masyarakat dalam negara kita. Semua orang perlu memainkan peranan mereka sebagai ejen sosialisasi dengan cara yang betul dan efektif agar semua orang dapat berinteraksi dengan baik sesama manusia. Maka, ayolah pembincangan saya berkaitan sosialisasi dan ejen-ejen yang terlibat dalam proses ini. Sekian, terima kasih. Saya pulangkan semula kepada Puan Moderator. Okey, terima kasih Saudari Yachna atas pencerahan yang jelas mengenai kepentingan ejen sosialisasi terlibat serta peranan mereka dalam perkembangan sosialisasi. Buah salak di dalam kantung, kulitnya keras, isinya kelat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dapat kita konklusikan bahawa bagi memperkembangkan sosialisasi, semua pihak ataupun dalam penerangan daripada Saudari Yachna disebut sebagai ejen sosialisasi, hendaklah berganding bahu dan bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi memastikan usaha untuk meningkatkan sosialisasi berjalan secara efektif dan efisien. Demikianlah penerangan oleh Saudari Yachna. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Hadirin sekalian, dengan itu saya memperlu-alukan ahli panel kita yang seterusnya iaitu Saudara Dexter untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai peranan keluarga sebagai ejen sosialisasi. Dipersilakan saudara. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut berkenaan peranan keluarga sebagai ejen sosialisasi. Seperti yang kita sedia maklum, sosialisasi merupakan suatu proses yang bermula sejak seseorang individu itu masih muda lagi. Namun begitu, siapakah ejen sosialisasi yang berperanan dalam membantu mereka ketika awal usia tersebut? Kita boleh berpendapat bahawa ejen sosialisasi tersebut merupakan ahli keluarga terdekat bagi seseorang individu tersebut. Seperti pepatah Melayu yang berbunyi, melentur buluh biarlah dari rebungnya, begitu juga dengan peranan ejen sosialisasi yang dimainkan oleh keluarga kita. Didikan awal yang betul yang diberikan kepada anak-anak muda amatlah penting dalam membentuk jati diri seseorang insan yang kukuh sekaligus menjamin kelahiran sesebuah masyarakat yang utuh. Pada pandangan saya, salah satu peranan ejen sosialisasi keluarga adalah dari aspek penerapan nilai-nilai agama. Secara umumnya, aspek keagamaan amatlah dititikberatkan dalam organisasi pembangunan negara Malaysia iaitu hak kebebasan beragama dipraktikkan dengan baik. Tanpa mengira apa agama sekalipun, semuanya mengajar nilai asas yang berteraskan nilai-nilai murni yang semestinya mustahak dalam membentuk seseorang individu yang berakhlak mulia dan bersasiah tinggi. Dengan ini, ejen sosialisasi keluarga hendaklah menanam nilai-nilai agama yang baik agar dapat menjadikan golongan anak muda sebagai anak yang baik. Pada masa yang sama, anak-anak muda juga akan dapat berfikir dengan rasional, berlandaskan batas dalam pegangan agama mereka serta dapat membezakan yang mana hak dan batil. Dalam pada itu, kita mengetahui bahawa anak-anak muda lebih cenderung untuk mencontohi ibu bapa dan ahli keluarga mereka yang lebih dewasa. Sehubungan dengan itu, ejen sosialisasi keluarga perlulah bertanggungjawab dalam menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya dapat memupuk tingkah laku yang baik dan adab yang sopan.
Sebagai contoh, para ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka tentang adab ketika makan, adab ketika berbual serta etika hidup positif yang lain. Oleh yang demikian, anak-anak muda yang mencontohi sikap baik daripada ahli keluarga mereka akan dapat menyumbang dalam pembentukan masyarakat Malaysia yang utuh. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya pulangkan semula kepada saudari moderator. Baik, terima kasih diucapkan pada saudara panel kedua. Pokok ketapang tumbuh menunggul, dipotong-potong, dibuat papan. Sepakat muafakat perkara yang unggul, bahagia keluarga amalan kehidupan. Pantun di atas berkait rapat dengan penjelasan yang telah diberikan oleh ahli panel kedua mengenai peri pentingnya peranan keluarga dalam proses perkembangan sosialisasi. Keluarga merupakan titik permulaan di mana interaksi sosial serta asas kemahiran komunikasi diterapkan dalam diri seseorang individu pada peringkat permulaan sosialisasi. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan perbincangan kita pada petang yang nyaman ini, marilah kita menelusuri isi penting tentang peranan keagamaan dalam konsep serta perkembangan sosialisasi. Dengan ini, saya mempersilakan ahli panel kita yang ketiga, Saudara John, untuk meluaskan horizon perbincangan kita pada forum hari ini. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Seperti apa yang dibicarakan oleh moderator tadi, tajuk yang menjadi fokus minda pada hari ini ialah sosialisasi. Sosialisasi ialah suatu proses yang bermula seawal peringkat usia muda lagi bagi setiap individu. Cuba kita fikir sejenak, siapakah ejen sosialisasi yang masih berperanan dalam membantu anak-anak muda pada ketika ini? Sudah maklum bahawa ejen sosialisasi tersebut merupakan agama, tidak mengira agama Kristian, agama Buddha atau agama Islam. Agama ditakrifkan sebagai suatu kepercayaan, amalan atau institusi. Dengan berpandukan kepada ajaran agamalah membolehkan manusia menyedari yang mana benar, yang mana batil. Dengan agama juga membolehkan manusia sentiasa hidup dalam harmoni, tenteram dan berdisiplin. Sebagai bukti, Datuk Seri Najib Razak berkata, keagamaan dan kerohanian adalah aspek yang penting. Sebagai bukti, Datuk Seri Najib Razak berkata, keagamaan dan kerohanian adalah aspek yang penting dalam pembentukan peribadi individu yang memainkan peranan dalam pembangunan sasya dan identiti negara. Agama didapati mempunyai hubungan dengan perlakuan moral. Ramai berpendapatan bahawa agama adalah penting untuk mencapai perlakuan moral yang baik. Adalah didapati kanak-kanak yang menghadiri kelas-kelas agama lebih jujur daripada kanak-kanak yang tidak menghadiri kelas agama. Ramai berpendapat kanak-kanak menggunakan ajaran agama itu sebagai petunjuk dalam proses perkembangan moral mereka. Walau bagaimanapun, terdapat juga kes-kes di mana orang-orang yang percayakan agama tidak menggunakan prinsip-prinsip moral yang tinggi dalam perlakuan mereka seharian. Ini kerana tidak ada keimanan di dalam diri mereka. Sekiranya kanak-kanak ini diberikan didikan agama yang kuat dan berpegang kepada keimanan, nescaya mereka tidak melakukan sesuatu yang bercanggah kepada moral manusia. Malahan agama itulah yang akan membentuk jiwa, moral dan akhlaknya. Kerana di dalam agama itu ada cara dan kaedah untuk membentuk akhlak-akhlak yang baik dan berjiwa luhur kepada Tuhan seperti yang terkandung di agama Islam. Dari perspektif yang lain, program kerohanian merupakan aktiviti yang lebih kepada keagamaan dan mampu membina jati diri yang mantap dalam kalangan pelajar di sekolah sekiranya dilaksanakan sejajar dengan keperluan para pelajar. Justru, aktiviti-aktiviti yang menekankan elemen kerohanian adalah
Suatu ikhtiar untuk membentuk potensi diri setiap insan agama agar membina masyarakat Malaysia yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Aktiviti kerohanian amat penting bagi setiap pelajar untuk mempelajari dan memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan kerohanian bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Individu yang terbina rohani, jasmani, akal dan emosinya adalah mereka yang dapat memimpin diri dan juga orang lain ke arah kecemerlangan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Walau bagaimanapun, jika elemen kerohanian tidak diterapkan dalam kehidupan seharian, maka pelbagai masalah sosial akan timbul. Bukan itu sahaja, pelbagai krisis akhlak dan moral terus menular, merebak dalam masyarakat kita, terutamanya yang melibatkan remaja. Sebagaimana laporan di media sosial di utusan online pada tahun 2011, penglibatan golongan remaja berusia antara 15 hingga 20 dalam kegiatan jenayah dilihat semakin membimbangkan apabila indeks jenayah pembangkitan mereka kini mengalami peningkatan yang drastik. Menurut laporan dari Faizatul Nadia di utusan online pada tahun 2014, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, ia mencatatkan bahawa pertambahan sebanyak 5,305 kes jubana iaitu 3,399 kes pada tahun 2012 dan 8,704 kes pada tahun 2013. Gejala sosial yang berlaku sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar. Dari mata kaca yang lain, ahli pakar agama sewajarnya menyebarkan lagu-lagu rohani ke seluruh masyarakat Malaysia agar generasi muda lebih cenderung untuk mendalami ilmu agama. Ia bersesuaian dengan alternatif mereka pada zaman ini yang suka mendengar lagu. Hal ini demikian kerana lagu rohani mempunyai lirik yang dicuplik dari ayat-ayat kitab suci yang membolehkan kita berjauhan dengan amalan jahiliah. Contohnya mendera, mencuri dan merompak. Bukan itu sahaja, namun lagu rohani mampu mengubah aura yang negatif anak muda menjadi positif kerana liriknya yang menyentil sisi rohani. Sudah terang lagi bersulur bahawa ahli pakar agama sepatutnya menyampaikan ajaran agama melalui ceramah berkaitan kepentingan mengikuti ajaran agama. Hal ini demikian kerana melalui ceramah, masyarakat Malaysia dapat menyedari betapa pentingnya ajaran agama sehingga boleh menjejaskan kesejahteraan sesuatu keluarga maupun sesebuah negara. Terima kasih, saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih ahli panel ketiga atas penyampaian yang sungguh berfakta. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Jika hidup hendak berkat, taati selalu perintah Tuhan. Oleh itu, dapat kita simpulkan di sini bahawa agama merupakan pedoman hidup bagi setiap individu serta menjadi medium untuk mencorakkan perkembangan sosialisasi. Sudah terang lagi bersulur, agama merupakan tiang kehidupan yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Baiklah hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita mempersilakan ahli panel kita yang terakhir, Saudara Dominic Chong dari Praktikum MS16 bagi mencapahkan lagi lensa perbincangan kita pada hari ini dengan memperihalkan peranan ejen pendidikan dan media massa dalam perkembangan sosialisasi. Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator dan selamat sejahtera saya ucapkan. Sosialisasi juga berkembang melalui aspek yang lain. Saya bersetuju dengan pandangan panel lain yang menyatakan bahawa keluarga dan agama merupakan ejen sosialisasi. Namun begitu, saya berpendapat bahawa ejen sosialisasi yang penting lagi ialah pendidikan dan media massa.
Hal ini kerana ejen tersebut dapat membentuk masyarakat yang berilmu pengetahuan. Ilmu bagaikan pelita yang hidup menerangi jalan seseorang dalam kehidupan. Jika seseorang itu tidak mementingkan pembelajaran ilmu, maka dia akan kebuntuan jalan apabila menghadapi masalah yang tidak pernah dilalui olehnya. Oleh itu, saya akan kupaskan tentang kedua-dua ejen sosialisasi ini, iaitu melalui pendidikan dan media massa. Pendidikan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Pendidikan tidak formal adalah daripada ibu bapa yang mengajar anak-anak melalui pantun dan nasihat. Bagi pendidikan formal pula, ia merupakan satu perkara yang patut dialami oleh setiap warga Malaysia kerana pihak kerajaan telah mewajibkan pendidikan untuk kanak-kanak dari umur 7 tahun. Tindakan kerajaan dalam mewajibkan pendidikan adalah satu usaha untuk meningkatkan peratus rakyat Malaysia yang celik huruf. Apabila rakyat berpendidikan tinggi, mereka mampu bersaing untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Ejen pendidikan yang berperanan penting dalam melaksanakan tugas ialah guru-guru sekolah. Guru-guru merupakan tenaga pengajar yang mendidik murid sejak dari bangku sekolah lagi. Mereka dapat menyampaikan ilmu yang dikuasai kepada murid yang sedang menimba ilmu pengetahuan. Perkara ini mampu mengubah kehidupan pelajar kerana ilmu yang dipelajari dapat melawan anasir jahat. Mata pelajaran seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam mengajar pelajar untuk mempunyai moral dan akhlak yang tinggi dalam kehidupan seharian. Kebanyakan pelakuan akan berpandukan kepada ajaran guru-guru sekolah. Justru, guru-guru berperanan penting dalam membentuk sasiah pelajar. Apabila kita melihat dari segi perspektif yang berbeza pula, media massa mempunyai peranan dalam meningkatkan tahap keilmuan rakyat Malaysia. Media massa yang ada adalah seperti media cetak, media elektronik dan media massa internet. Contoh media cetak adalah seperti buku, surat khabar dan majalah isu semasa. Radio dan televisyen pula merupakan antara media elektronik, dan media internet adalah seperti Google dan Microsoft Edge. Buku-buku pada masa kini juga telah bertukar kepada buku elektronik di mana lebih banyak orang yang membaca buku melalui peranti elektronik. Buku seperti ini telah menyebabkan kehidupan masyarakat lebih baik kerana tidak perlu membawa buku yang bercetak ke mana-mana. Dengan satu klik dalam telefon pintar ataupun komputer, buku elektronik boleh dibaca begitu sahaja tanpa membelik muka surat kertas dalam buku. Perkara ini telah menjadikan masyarakat lebih berilmu pengetahuan kerana buku-buku elektronik dapat menggalakkan rakyat Malaysia untuk membaca dan tidak memerlukan kos yang mahal. Hal ini kerana membeli buku bercetak memerlukan masa dan kos pengangkutan untuk ke kedai buku. Demikianlah pandangan saya tentang topik ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Dominic Chong atas perkongsian yang amat jelas dan berfakta itu tadi. Hadirin yang budiman, jelaslah bahawa pendidikan, lebih-lebih lagi media massa memainkan peranan yang amat signifikan untuk meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat pada abad ke-21 ini. Seperti yang sudah dinyatakan saudara panel kita yang keempat sebentar tadi,
Tanpa pendidikan, seseorang individu tidak dapat menguasai ilmu bagi melawan anasir-anasir jahat yang tersebar luas dalam kalangan masyarakat yang seterusnya akan menjejaskan perkembangan sosialisasi. Seterusnya, saya buka pentas forum bagi mempersilakan mana-mana panel untuk melontarkan pandangan mengenai topik ini. Silakan. Maafkan saya, saudari moderator. Izinkan saya memberikan pencerahan yang lebih lanjut berkaitan topik kita pada hari ini. Silakan, ahli panel kedua. Saya bersetuju bahawa aspek sosialisasi yang lain seperti pendidikan, media massa dan agama memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat Malaysia yang utuh kerana semua aspek tersebut saling berkait rapat dan diperlukan untuk menjadikan sesebuah masyarakat bertamadun. Namun demikian, saya amat berpendapat bahawa ejen sosialisasi keluarga adalah aspek paling utama dalam proses sosialisasi bagi seseorang individu itu kerana dengan kewujudan ejen sosialisasi pada peringkat awal usia, nilai-nilai baik dari segi sosial dan perilaku serta ilmu pengetahuan dapat dipupuk dan diterapkan secara efektif dalam diri seseorang individu itu. Hadirin yang dihormati, kita sering melihat berita terkini di kaca televisyen dan di media massa yang memaparkan isu-isu remaja yang bermasalah sosial dan terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral seperti lumba haram, vandalisme, berjudi, mengisap dadah dan lain-lain. Walau bagaimanapun, apakah stigma yang menjurus kepada isu seperti ini? Salah satu punca yang tidak asing lagi ialah remaja-remaja tersebut tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga mereka. Golongan remaja sedemikian tidaklah bersikap jahil semata-mata. Namun, mereka adalah golongan anak-anak muda yang diabaikan dan kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga mereka sejak kecil lagi. Maka, demi mencegah stigma tersebut, ejen sosialisasi keluarga seharusnya menjalinkan hubungan silaturahim yang akrab sejak anak-anak mereka kecil lagi hinggalah dewasa. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah seperti membelikan keperluan asas yang lengkap untuk anak-anak, sentiasa mendengar masalah anak-anak dan memahami perasaan mereka serta tidak menghukum anak-anak dengan cara yang amat tegas. Dengan ini, ikatan kekeluargaan antara ibu bapa dan anak-anak dapat dieratkan lagi dan secara tidak langsung melahirkan anak watan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Tambahan lagi, cara sesebuah keluarga dalam mengasuh anak-anak sememangnya memberi impak kepada perkembangan sosialisasi mereka. Anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkan mereka. Justru, personaliti maupun cara pemikiran seseorang anak itu bergantung kepada penjagaan dan didikan yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Sekiranya ibu bapa tersebut membesarkan anak mereka dengan sifat autokratik, anak-anak tersebut akan membesar menjadi seorang yang patuh dan pasif. Bagi ibu bapa yang bersifat lemah lembut dan kurang tegas pula, anak-anak yang dibesarkan akan menjadi individu yang kurang bertanggungjawab dan tidak menghormati orang tua mereka. Lantaran itu, perkara yang ingin saya tekankan ialah ejen sosialisasi keluarga sewajarnya mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan seimbang dan positif. Misalnya, ibu bapa bersikap tegas kepada anak-anak mereka ketika perlu dan bersikap lebih terbuka serta sentiasa menyayangi anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu memberikan sokongan moral kepada anak-anak mereka. Intihannya, anak-anak juga akan berasa selesa untuk berkongsi masalah dan menjadi lebih proaktif serta bersifat lebih lahiriah. Dengan demikian, anak-anak juga tidak akan mempunyai masalah dalam pergaulan dengan orang luar. Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas, saya juga berpendapat bahawa peranan keluarga sebagai ejen sosialisasi menyumbang dari segi potensi dan bakat anak-anak. Selain dari aspek sasiah dan kredibiliti anak-anak, minat dan kemampuan mereka dalam sesebuah bidang juga perlu dititik beratkan oleh keluarga kerana kajian telah membuktikan bahawa anak-anak lebih berjaya jika menceburi bidang yang mereka gemari. Pada era pemodenan pesat ini, persaingan dalam dunia pekerjaan amatlah berdaya saing. Justifikasinya, ibu bapa patutlah membantu dalam memberikan semangat dan mendorong keyakinan diri anak-anak agar mereka mampu menonjolkan keupayaan dan kemampuan mereka serta mencapai menara gading. Natijahnya, anak-anak muda dapat menyumbang
dengan menjadi tenaga kerja berkaliber untuk keluarga selaras memiliki keterampilan yang tinggi untuk membentuk masyarakat Malaysia yang utuh. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Saudari moderator, izinkan saya untuk menyatakan pandangan saya tentang topik ini. Dipersilakan, saudara. Terima kasih kepada saudari moderator. Memang benar, ejen keluarga memberi impak kepada generasi muda. Walau bagaimanapun, saya berpendapat bahawa pendidikan dan media massa lebih penting dalam perkembangan sosialisasi dalam masyarakat Malaysia. Hal ini kerana pelajar di sekolah juga mempelajari subjek seperti matematik dan sains. Subjek seperti ini menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis. Pengiraan nombor dan penyelesaian masalah telah menjadi suatu kemahiran yang berguna dalam era globalisasi ini. Seterusnya, wang ringgit, kos produk yang dijual dan ukuran bagi rumah melibatkan penggunaan matematik. Sains pula meliputi dari aspek benda hidup, cara organisma menggerakkan badannya dan proses yang dialami dari segi pertumbuhan saiz dan pertambahan berat. Kedua-dua subjek ini dapat mendorong kepada inovasi yang lebih hebat sebagai sumbangan kepada masyarakat. Tambahan pula, sekolah juga menjadi satu institusi masyarakat yang mementingkan perkembangan dan perubahan tingkah laku murid-murid mengikut nilai, norma dan kehendak masyarakat. Justru, persekolahan yang berorganisasi ini memainkan peranan dalam mengekalkan corak pelakuan dan kebudayaan yang dianggap baik dalam kehidupan. Sumbangan itu, guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi juga menanam sikap, nilai dan sasiah yang sempurna. Guru juga memainkan peranan sebagai ejen sosialisasi dengan membawa perkembangan kualiti sosial mengikut arus perkembangan masa kini. Bagi ejen media massa pula, media massa internet berperanan penting dalam menyebarkan maklumat kerana maklumat yang diterima adalah pantas dalam milenium yang baru ini. Negara kita masih dilanda oleh penyakit COVID-19 dan perkara ini akan membawa kepada perkembangan internet apabila ditambah lagi dengan inisiatif pihak kerajaan yang melaksanakan program jaringan prihatin bagi menggalakkan keluarga yang kurang berkemampuan untuk memperoleh data internet dan peranti mudah alih. Lebih banyak informasi terkini adalah bersumberkan kepada internet yang tersebar luas dan masyarakat akan mempunyai ilmu yang lebih luas tentang isu-isu semasa. Oleh itu, pendidikan dan media massa merupakan ejen sosialisasi yang dapat membentuk masyarakat Malaysia yang berpandangan jauh. Ejen ini mampu meningkatkan tahap keilmuan masyarakat Malaysia dan tanpa kedua-duanya, kita akan ketinggalan zaman. Akhir sekali, pendidikan dan media massa dapat menggalakkan perkembangan minda rakyat dalam sesebuah negara. Sekian, terima kasih. Baik, dipersilakan mana-mana panel untuk menambah. Maafkan saya, Puan Moderator. Izinkan saya untuk memberikan pendapat saya berkaitan topik kita pada hari ini. Saya bersetuju dengan semua pendapat panel. Memang benar, semua ejen adalah ejen terpenting yang dapat membantu sosialisasi dalam diri seseorang. Sosialisasi terbahagi kepada beberapa jenis iaitu sosialisasi permulaan, sosialisasi penyertaan dan sosialisasi semula. Sosialisasi bermula berlaku pada awal kanak-kanak yang baru belajar konsep pendiri dan kemahiran. Selanjutnya, sosialisasi sekunder berlaku di luar kumpulan keluarga. Sebagai contoh,
pelajar kaum Melayu dan kaum India boleh mendapatkan maklumat dan ikuti perkembangan positif daripada kaum Cina yang bijak dalam bidang perniagaan melalui proses sosialisasi. Di samping itu, sosialisasi merupakan konsep kendiri dan cara hidup sedia ada kepada yang baru iaitu mengikut perubahan yang dikendaki oleh masyarakat. Tanpa sosialisasi, seseorang tidak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Sosialisasi ini dapat diperkembangkan dan dibantu oleh agensi-agensi sosialisasi. Sosialisasi ini penting kerana melalui kaedah ini, kebudayaan dapat dipindahkan daripada generasi ke generasi lain. Selanjutnya, interaksi dengan orang lain dengan kaedah yang terbaik untuk mengembangkan idea-idea mereka. Dengan bersosial, mereka dapat melindungi otak mereka daripada gangguan kognitif dan demensia. Bukan itu saja, kajian antropologi biologi baru-baru ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dalam perkembangan evolusi otak manusia. Tanpa hubungan sosial, kita tidak akan pernah menjadi seperti yang sekarang. Bagi menggulung segala yang saya katakan tadi, semua ejen haruslah memainkan peranan mereka dalam proses sosialisasi. Hal ini demikian kerana ejen-ejen ini dapat membangunkan negara ke arah yang lebih maju dan peranan semua ejen dapat membantu dalam interaksi yang baik sesama manusia. Sekian, terima kasih. Baiklah, mana-mana panel lagi yang ingin menambah? Puan Moderator, izinkan saya menambah sedikit isi tentang sosialisasi. Silakan. Pada pendapat saya, setiap ejen memainkan peranan yang sangat penting. Namun, keluarga merupakan insan yang terdekat dengan kita dan juga mereka memang memainkan peranan yang sangat penting sehingga boleh mempengaruhi kelakuan anak-anak. Ia kerana anak-anak lebih cenderung untuk mencontohi ibu bapa yang lebih dewasa kerana bagaimana acuan begitu lakunya. Sebagai penambahan, ibu bapa sewajarnya meluangkan masa dengan anak-anak sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dengan berkongsi ilmu agama. Contohnya, ibu bapa bolehlah menjelaskan tentang ayat-ayat di kitab suci supaya generasi muda mampu berdaya saing dan berfikir dengan logik dan rasional dalam melakukan segala tindakan. Secara kesimpulannya, saya telah memberikan pelbagai peranan ejen sosialisasi dalam membina sebuah masyarakat Malaysia yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Ejen sosialisasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan negara. Hal ini demikian kerana mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak pernah mengesah rakyat Malaysia tanpa mengira agama untuk berpegang kepada ajaran agama masing-masing untuk menjadi Malaysia sebuah negara aman dan damai. Dengan mengikut ajaran agama, ia membawa pelbagai kebaikan kepada sesebuah negara. Saya harap peranan sebagai seorang ejen sosialisasi akan dimainkan secara baik dan tepat agar negara Malaysia terus cemerlang, terbilang dan gemilang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli panel atas hujah-hujah yang telah diutarakan dan pendapat yang amat relevan daripada saudari dan saudara panel sekalian. Hadirin sekalian, kesimpulannya, sosialisasi memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa sosialisasi, sesebuah masyarakat yang insaniah dan terdidik tidak dapat dilahirkan. Sosialisasi menjadi asas pembentukan masyarakat yang penuh etika dan bermoral tinggi. Tanpanya juga negara akan sentiasa berpecah belah dan rakyat tidak dapat hidup secara harmoni.
Demikianlah kepuasan saya daripada moderator tentang penjelasan-penjelasan ahli panel kita. Terima kasih. Bagi meneruskan forum kita pada petang ini, saya buka pentas perbincangan forum bagi sesi soal jawab. Dipersilakan siapa yang ada pertanyaan boleh type di ruangan chat box ataupun boleh buka mic dan bertanya. Silakan. Okey, saya tanya dulu. Bagaimana kalau ibu bapa yang tidak mendidik anak-anak dengan ajaran agama yang betul, adakah ia sesuai digelar sebagai keluarga tunggak ejen utama sosialisasi? Boleh dengar ke saya punya soalan? Boleh. Okey. Okey, terpulang kepada mana-mana ahli panel untuk menjawab. Okay, silakan. Mungkin ahli panel 2 boleh menjawab pertanyaan Puan Wahida. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Puan Wahida atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, sekiranya sesebuah keluarga tersebut tidak memberikan didikan agama yang betul, saya berasa bahawa mereka bukanlah sesebuah keluarga yang baik dan kerana mereka tidak menjalankan tanggungjawab mereka yang sepatutnya, iaitu memberikan didikan agama yang betul. Hal ini kerana sekiranya didikan agama yang diberikan adalah tidak betul, ia memberi impak yang sangat besar kepada perkembangan sosialisasi anak-anak tersebut. Kerana agama bukanlah suatu topik yang kecil, ia merupakan suatu pegangan dalam hidup dan sebagai golongan ibu bapa, mereka perlulah mendedahkan kepada anak-anak tentang ajaran agama yang betul agar mereka dapat dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang baik dan betul. Itu sahaja daripada saya. Baik, kita ada soalan seterusnya daripada T. Yizwan ditujukan kepada panel kedua. Okey, soalan yang pertama, apakah contoh didikan dan asuhan yang harus diberikan oleh ibu bapa bagi menjamin perkembangan sosialisasi anak-anak yang sempurna? Dipersilakan. Terima kasih kepada T. Yizwan atas soalan yang diajukan. Untuk soalan yang pertama, pada pendapat saya berasa bahawa ibu bapa haruslah mengutamakan anak-anak dengan menyediakan keperluan asas untuk mereka ketika di bawah jagaan mereka. Secara umumnya, kita tahu bahawa terdapat golongan keluarga yang berpendapatan tinggi, sederhana dan juga rendah. Namun begitu, ia merupakan suatu tanggungjawab bagi ibu bapa untuk memastikan kebajikan anak-anak mereka terjaga. Sebagai contoh, ibu bapa menyediakan minuman dan makanan secukupnya kepada anak-anak, menyediakan pakaian yang bersih, menyediakan tempat tinggal serta menghantar anak-anak ke sekolah untuk mendapat pendidikan. Dengan ini, kebajikan anak-anak tidak terabai dan anak-anak juga dapat dijaga dengan baik. Selain itu juga, ibu bapa sewajarnya memberikan didikan agama yang mereka anuti kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Hal ini disebabkan setiap pegangan agama memberi dan mengajar nilai-nilai yang mulia. Oleh itu, anak-anak dapat terhindar dari pengaruh yang jahil. Dari segi asuhan pula, saya berpendapat bahawa ibu bapa perlulah mengasuh anak-anak dengan cara yang seimbang dan tidak keterlaluan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memanjakan anak-anak namun tidaklah keterlaluan sehingga menyebabkan anak-anak menjadi anak-anak yang tidak patuh dengan arahan mereka.
Ibu bapa juga perlu bersikap tegas dengan anak-anak untuk mendisiplinkan mereka. Namun tidak keterlaluan juga sehingga menghukum anak-anak dengan cara yang melampau. Jadi itu sahaja daripada saya. Baik, panel 2 juga, soalan yang kedua. Pada pendapat anda, mengapakah keluarga memainkan peranan utama sebagai ejen sosialisasi kepada setiap individu? Untuk soalan yang kedua pula, seperti yang kita maklum, setiap ejen sosialisasi yang terlibat memainkan peranan yang penting dalam proses sosialisasi seseorang individu tersebut. Namun begitu, saya percaya bahawa ejen sosialisasi keluarga merupakan ejen sosialisasi yang pertama. Ini kerana keluarga merupakan tunjang seseorang individu tersebut dan mereka lah yang menjaga seseorang anak itu sejak kecil lagi. Maka sekiranya ejen sosialisasi keluarga memberikan didikan agama yang betul pada usia yang awal lagi, saya percaya bahawa seseorang anak itu dapat berkembang secara sosial dengan baik. Tambahan lagi, ejen sosialisasi keluarga juga menjadi sumber pendedahan kepada ejen sosialisasi yang lain, iaitu pendidikan, media massa dan juga agama. Misalnya, ibu bapa haruslah memainkan peranan mereka untuk mendaftar dan menghantar anak-anak ke sekolah agar mereka dapat menuntut ilmu. Ibu bapa atau ahli keluarga yang lain juga merupakan individu yang mendedahkan media massa kepada anak-anak sejak kecil lagi, seperti kemudahan peranti elektronik serta teknologi media massa internet. Dalam pada itu, keluarga merupakan individu yang perlu memberi didikan agama yang kukuh kepada anak-anak dan juga merupakan individu yang boleh menjadi teladan yang baik kepada anak-anak dari segi perlakuan, percakapan serta pemikiran. Secara tuntasnya, tanpa keluarga, seorang individu itu tidak mempunyai asas yang kuat dalam perkembangan sosialisasi mereka. Oleh yang demikian, saya percaya bahawa keluarga merupakan ejen sosialisasi yang utama dan asas bagi hampir semua individu. Saja. Okay, terima kasih kepada saudara Dexter yang telah menjawab persoalan-persoalan itu tadi. Okey, soalan seterusnya daripada Zikai ditujukan kepada panel 4. Apakah cara yang boleh diambil oleh guru sekolah untuk meningkatkan kefahaman murid tentang sosialisasi dalam pembelajaran atas talian ini? Silakan. Terima kasih kepada Zekai yang bertanya soalan ini. Berkenaan dengan soalan ini, guru-guru sekolah haruslah menggunakan pelbagai platform interaktif seperti Kahoot dan Quizizz untuk menggalakkan penlibatan pelajar dalam pembelajaran atas talian ini. Guru-guru boleh membuat soalan yang menggalakkan pemikiran pelajar tentang ilmu pengetahuan tentang subjek-subjek yang dipelajari seperti bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai topik-topik seperti sosialisasi boleh dijadikan sebagai topik yang boleh digunakan untuk membuat kuis tersebut. Jadi guru-guru sekolah ini mereka boleh menggunakan Quizizz ini bagi murid-murid meningkatkan pengetahuan tentang sosialisasi. Kemudian subjek bahasa Melayu juga ini dapat menggunakan topik sosialisasi untuk dalam membuat kerja-kerja seperti dalam karangan dan dalam karangan supaya pelajar-pelajar dapat mencari maklumat
lebih banyak maklumat tentang sosialisasi ini. Dan pada pembelajaran dalam talian ini lebih kurang murid untuk menjawab soalan guru-guru dalam talian. Jadi untuk meningkatkan ini, guru-guru boleh menggunakan platform interaktif ini semasa dalam kelas ataupun di luar kelas bagi pelajar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang sosialisasi. Sosialisasi juga dapat dalam sekolah ini, dalam pembelajaran ini juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi pelajar yang belajar dalam atas talian ini juga akan mempunyai lebih banyak pengetahuan tentang subjek-subjek yang dipelajari di sekolah ini. Jadi pendidikan civic juga yang dipelajari di sekolah juga boleh membuat kuis-kuis yang tertentu bagi pelajar-pelajar mengenali tentang pergaulan dan interaksi sosial masyarakat kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara atas penerangan yang begitu jelas. Kita ada soalan yang seterusnya daripada saudari Arshini, ditujukan pada panel 1. Pada musim COVID-19 ini, adakah proses sosialisasi ini penting kepada setiap orang dalam memperkukuhkan lagi hubungan sesama manusia? Boleh menjawab pertanyaan tersebut? Terima kasih kepada moderator dan Arshini yang telah mengajukan soalan ini kepada saya. Pada pendapat saya, dalam musim pandemik ini, proses sosialisasi sangat penting walaupun kita tidak dapat berjumpa dengan semua orang secara bersemuka. Tetapi dalam keluarga dapat memainkan peranan mereka sebagai ejen utama dalam memperkukuhkan lagi hubungan sesama ahli keluarga. Hal ini demikian kerana semua ahli keluarga akan menghabiskan masa sepenuhnya di rumah dan di sini interaksi sosial antara mereka dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim walaupun semua orang sibuk dalam urusan masing-masing. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, soalan untuk panel ketiga daripada Tan Wei Li. Bagaimanakah agama menjamin kebahagiaan sesebuah keluarga sedangkan dalam pandemik ini kita tidak dapat ke tempat sembahyang? Dipersilakan. Terima kasih untuk saudari Tan Willy untuk soalan ni. Pada pendapat saya, walaupun dalam pandemik ini kita tidak dapat hadir ke tempat beribadat, tapi ibu bapa masih boleh mengamalkan sembahyang daripada rumah pada masa yang tertentu. Contohnya untuk agama Islam, ibu bapa haruslah memastikan anak-anak mereka mengamalkan solat 5 waktu. Begitu juga untuk agama yang lain. Hal ini menyebabkan anak-anak lebih memahami tentang ajaran agama kerana ibu bapa sanggup meluangkan masa bagi mengajar anak-anak sekaligus menjadikan anak-anak mereka itu lebih bermoral dan berdisiplin. Dalam konteks ini, sikap saling menghormati antara ahli keluarga itu membolehkan sesebuah keluarga hidup dengan lebih aman dan damai. Terima kasih. Terima kasih yang telah menjawab persoalan daripada anda semua. Ada soalan lain? Boleh tujukan. Okey, nampaknya tak ada. Okey. Terima kasih atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin sekalian. Anda sungguh bersemangat dan terima kasih juga kepada para panel yang sudi mendengar dan memberi penjelasan kepada persoalan-persoalan yang bergolak di minda hadirin sekalian. Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, kini telah tiba masanya kita menutup tirai perbincangan forum ini. Dengan itu, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun. Madah diungkap,
santun bitara. Pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara. Pohon diampun seikhlas hati. Sekian, terima kasih.